Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawa Rasid Pudin daripada Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Kuis. Pada hari ini saya akan membentangkan satu kajian yang bertajuk Naratif Drama Islamik, Motif Visual Mio Hashim Manap melalui latar lokasi. Okey, sebagai pengenalan, drama ni kita tahu dia adalah salah satu bentuk hiburan kepada masyarakat di mana kita suka menonton drama. Okey, sebab apa? Dalam drama tu ada realiti, ada fantasi. Sebab dia menggambarkan bagaimana sebenarnya kandungan drama tu dikaitkan dengan kehidupan sebenar manusia. Jadi ada pelbagai unsur ataupun teknik-teknik penerbitan dalam drama seperti busana, prop, teknik penggambaran, lokasi. Dan lokasi adalah salah satu teknik penerbitan yang perlu ada dalam sesebuah drama. Bukan mudah lah. Okey. Jadi bagi latar drama ataupun lokasi yang dipilih oleh pengarah perlu disesuaikan dengan babak dan seterusnya mempengaruhi kecantikan visual drama tersebut. Jadi pemilihan lokasi ni selalunya kalau kita nak shoot drama kita kena riki dulu. Sesuai tak lokasi tersebut dengan skrip yang kita nak bawa, dengan watak yang ingin dibawa oleh seorang pelakon tu. Jadi perkara-perkara itulah yang kita kena ambil tahulah. Okey. Dan kemudian dakwah dalam drama adalah kita tahu dakwah dalam drama ni selalu kita kaitkan dengan drama Islamik lah. Okay, drama Islamik dia memperlihatkan kepada penonton akan kandungannya yang berorientasikan kepada keindahan Islam, ketauhidan kepada Allah, ada cerita-cerita yang berunsur ke Islam, set penggambaran dia. So ini pun adalah antara cara berimah daripada pengarah ataupun penulis skrip Islam kepada masyarakat yang menonton drama yang berunsurkan dakwah ataupun drama Islamik ini sendiri. Okey, dan seterusnya kita ada motif pengarah lah, iaitu teori author. Saya menggunakan teori author ni sebagai landasan landasan teori dalam kajian ni. Sebab apa? Teori author ni menceritakan macam mana sebenarnya seorang pengarah tu dia mempunyai kuasa ataupun mempunyai pengaruh untuk mengawal apa sahaja gerak kerja ataupun perjalanan sesebuah penggambaran drama tersebut. Jadi segala pemilihan setiap unsur drama ataupun macam set penggambaran, lokasi apa semua, itu semuanya adalah di bawah kuasa pengarah. Okey, teori author ni juga dia menceritakan bagaimana sebenarnya sesebuah karya drama tu dia berbeza. Sebuah karya drama ataupun sebuah karya pengarahan tu berbeza daripada seorang pengarah dengan pengarah yang lain. Sebenarnya bila kita tengok sesebuah drama ataupun filem tu kita boleh tahu dah, oh ni pengarah dia adalah ni. Sebab kita boleh tengok dia punya pattern dia tu lebih kurang sama je. Sebabnya melalui teori author ni juga menceritakan seorang pengarah tu dia akan mengarah sesebuah drama ataupun filem tu melalui pribadi dia, gaya pribadi dia. Okey, jadi bagi mengaitkan teori author dengan pengarah drama televisyen, Coward mengatakan bahawa pada 2000 jika pengarah drama tersebut bagus dalam arahannya, maka dramanya melalui televisyen juga menjadi seni dan pengarah itu boleh diakui sebagai seorang author. Okey. Model teori author ni dia ada lapisan lah, dan ada tiga peringkat, iaitu tiga lapisan pengetahuan teknikal, iaitu lapisan yang paling luar, gaya peribadi dan juga makna dalaman. Tiga perkara ni yang kita nak congkel lah dalam kajian kita yang kali ni lah kita nak kaji. Okey, jadi pengetahuan teknikal pengarah ni secara generalnya saya terangkan dia adalah nilai kriteria yang perlu diambil kira sebagai seorang pengarah. Dia adalah bagaimana kebolehan seorang pengarah untuk mengurus dan mengimplementasi sebuah bayangan visual melalui pengetahuan teknikalnya. Okey, pengarah perlu mempunyai pengetahuan teknikal untuk mengarah sesebuah drama ataupun filem lah. Okey, jadi kalau kata dia mempunyai pengetahuan teknikal yang bagus seperti menguasai teknik dan kaedah pengarahan, maka dia boleh dinilai sebagai seorang pengarah. Jadi bukan mudah untuk menjadi seorang pengarah ni, bukan hanya mengarah saja, tapi dia perlu tahu segala sosok, segala unsur dalam sesebuah pengarahan itulah. Okey, dan dia tak boleh bergantung harap kepada kru teknikal untuk menyampaikan bayangan visual. Okey, dia dah kena bayangkan dan dia yang kena mengarah kru bagaimana untuk menyampaikan visual dalam skrip tu kepada layar kaca lah. Alright, dan dia perlu mengetahui lah apakah material atau peralatan visual yang dapat digunakan untuk mempunyai kesan untuk menarik penonton. Alright, dan seterusnya
Kalau macam daripada segi lokasi, kalau kita lihat, dia kena tahulah macam mana sebenarnya sesebuah lokasi tu nak digambarkan dalam sesebuah drama tu bersesuaian tak dengan cerita ataupun skrip yang dibawa oleh penulis skrip tu. Alright. Dan seterusnya, gaya peribadi pengarah ni kalau kita lihat pula, dia adalah didefinisikan oleh series melalui arahan pengarahan yang konsisten, unik dan dapat dikenal pasti melalui karya arahannya. Ni yang kita sebut tadi. Bila kita lihat sesebuah drama ataupun filem tu, kita dah tahu dah, oh ni adalah pengarah dia. Sebab kita dah dapat tengok dah, dia punya pattern dia lebih kurang macam ni je. Walaupun dia mengarah genre yang berbeza, tapi kita dah dapat lihat dah daripada segi permainan teknik penggambaran dia, daripada segi permainan busana pakaian dia, daripada segi lokasi yang dipilih. Ni yang kita akan lihat lah bagaimana sebenarnya dalam kajian ni Mio boleh menggunakan berulang-ulang kali dan kita dapat melihat motifnya, alright, melalui lokasi yang digambarkan. Menunjukkan apa yang disampaikan oleh pengarah tersebut tak lari daripada apa yang difikirkan dan dirasai oleh pengarah secara peribadi. So, makin banyak kita tonton karya arahan seorang pengarah tu, semakin jelas gaya peribadi pengarah tersebut yang dapat membezakannya dengan pengarah yang lain. Itulah keunikan yang ada pada seorang pengarah. So, selain daripada tu, makna dalaman pengarah, dia wujud daripada keinginan pengarah dan cabarannya. Dia antara tekanan yang dia nak berkreativiti, tapi dalam masa yang sama dengan tekanan yang ada kat luar lah. Sama ada daripada bajet ke, kos ke, ataupun maybe daripada segi kru ke macam tu. So, dia itu dibentuk melalui pengalaman pola pemikiran dan pandangan pengarah terhadap dunia. Sebab apa? Apa yang nak disampaikan dalam pemikiran dia tu hanya pengarah tu saja yang tahu, dan macam mana dia nak sampaikan dalam layar kaca tersebut. Okey, makna dalaman ni juga adalah bagaimana pengarah berperan dengan situasi persekitaran dan menghasilkan drama yang penuh kreativiti, dan juga kekangan luaran seperti kefahaman kru dan pelakon terhadap drama yang drama Islamik lah, sebab kita sedang bercerita tentang drama Islamik yang perlu mematuhi syariah dan menyampaikan unsur dakwah. Alright, makna dalaman ni pun kita dapat lihat lah melalui motif pengarah yang berulang kali ditekankan dalam karyanya. So, tujuan kajian kita ni ada 3 lah. Yang pertama sekali, kita nak kenal pasti pengetahuan teknikal dan kreativiti Mio Hashim Manap melalui teknik penerbitannya, melalui pemilihan lokasi, sama ada tak unsur-unsur dakwah dalamnya. Yang kedua pula, gaya peribadi kepengarahan Mio Hashim Manap dikaji melalui penerbitan kreativiti dan mesej drama melalui latar lokasi ini sendiri. Bagaimana dia mengulang-ulang ataupun kita kata peribadi dia tu kita dapat kenal pasti melalui gaya pengarahan yang berulang-ulang ataupun konsisten. Dan seterusnya, kita nak kajilah makna dalaman Mio Hashim Manap ni melalui pemilihan latar lokasi, apa yang ingin disampaikan. Hanya melalui lokasi kita dah dapat tahu dah bagaimana seorang pengarah ni sebenarnya. Okay? Alright, so seterusnya, metodologi adalah analisis kandungan melalui 3 drama arahan Mio Hashim Manap, iaitu drama Cinta dan Wahyu, drama Warkah Cinta, dan seterusnya drama Cinta Kun Fayakun yang disiarkan di TV Al-Hijrah. Dan seterusnya temu bual mendalam terhadap saya interview sendiri Mio Hashim Manap, iaitu pengarah drama Islam ini, sebab kita tak nak ada bias. Sebab kita dah buat analisis kandungan, kita interview untuk kita pastikan apa yang kita buat analisis ni synchronize tak ataupun bertepatan tak dengan apa yang cuba Mio Hashim Manap sampaikan. Dan itu yang kita nak, sebab kita dapat keluarkan, kita dapat cungkil makna dalaman yang ada pada Mio Hashim Manap. Dan selain itu perlu drama lah untuk support kualitatif dan juga daripada segi analisis kandungan dan juga temu bual mendalam ni lah. Alright, so hasil kajian perbincangan ni, pertama sekali latar drama Cinta Kun Fayakun ni kita dapat lihat kebanyakannya adalah kat negeri Kelantan dan juga negeri Mesir lah. So, lokasi pengarah suka memilih tepi pantai dan sungai serta kelas. Sebab apa? Dalam cerita ni dia menggambarkan tentang kehidupan nelayan. Jadi sebab tu dia banyak more pada tepi pantai. Tapi bila kat tepi pantai tu banyak perbualan, perbualan antara watak utama, dan juga bagaimana sebenarnya watak utama ni banyak melepaskan kesepian dia, rasa dia dekat tepi pantai. Okey, kalau kita tanya dengan Mio Hashim Manap, dia kata dia suka untuk shoot dekat tepi laut ni sebab laut ni adalah tempat manusia untuk melepaskan kekecewaan, stres di laut. So, selain daripada tu juga sebab dia nak mergekan dengan watak-watak yang melibatkan yang kampung nelayan lah, kena bersesuaian dekat situ. Alright. Dan seterusnya, latar
drama Warkah Cinta. Pun banyak juga Mio Hashim Manap memilih laut apabila Wardah merasa kesedihan berjalan kat tepi laut. Selain tu memang sebab dia menceritakan tentang pelajar sekolah, so memang sekolah agama lah. Naim Libanat dekat Kelantan, lepas tu ada dekat Kelantan dan kemudian ada dekat ni lah. Alright, dan kalau kat sini bila saya interview Mio Hashim Manap tentang laut, airport semua, Mio Hashim Manap kata dia suka melihat kapal terbang turunan naik tu. Jadi kat situ dia melihat kebesaran. Bila kita lihat besi yang terbang, kuasa mana yang datang tu? Itu tentang kerohanian. So itu yang cuba Mio Hashim nak sampaikan bila adanya sesuatu unsur ataupun minat lokasi yang dia sampaikan tu. Dan masa yang sama dia nak mendidik juga masyarakat untuk memikirkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Alright, dan seterusnya drama Cinta dan Wahyu, okey, seperti penonton tahu Rumah Amir dan Dah Lain, okey. Dalam cerita ni berbeza sebab dia adalah kesinambungan daripada drama Warkah Cinta. So Rumah Amir Dah Lain, okey, sebab apa dalam drama ni nak menggambarkan Amir sangat sedih, sangat sepi sebab dia baru recover from dia punya tumor otak. So dia nak kumpul balik semangat dia. So pemilihan rumah dia dipilih yang dim. Sebab tu kita nak memilihkan lokasi ni untuk mengarah pun sangat kena teliti. Kita sangat kena teliti. Selain daripada tu, dekat sini adalah juga digambarkan macam mana Kelantan tu, macam mana nak menggambarkan macam dekat dalam Warkah Cinta, dia nak tunjuk canting batik sebab itu adalah warisan orang negeri Kelantan lah. Dalam cerita ni pula tentang Kopok Leko. Ada perusahaan Kopok Leko, so dekat tepi pantai juga. Alright. Selain daripada itu juga saya suka sebab dekat dalam drama ni bila Amir tu dah mula recover dan dia mula bekerja, Mio Hashim nak pilih pejabat dia agak kecil. Bila kita tanya kenapa, sebab dia nak tunjukkan maksud kesederhanaan. Dia tak nak pejabat yang agak fancy apa semua. So kat sini adalah unsur-unsur dakwah yang ingin disampaikan oleh Mio Hashim Manap. Alright. Okay, dan seterusnya pengetahuan teknikal pengarah lah. Ni daripada segi perbincangan dia, kita lihat untuk premis pertama kita dapat lihat lah Mio mempunyai pengetahuan teknikal dan kreativiti untuk menghasilkan sesebuah drama Islami. Jadi ciri kepengarah Mio ni iaitu teliti, berpengetahuan, dia mengawal proses penggambaran drama, termasuklah melalui pemilihan lokasi dan teknik penggambaran yang digunakan. Kita dapat lihat melalui analisis kandungan tadi dan seterusnya melalui interview jugalah. Alright, selain daripada itu, premis kedua, gaya peribadi kepengarahan, kita dapat lihat pula memang berbeza antara pengarah dengan pengarah yang lain lah. So dekat dalam gaya peribadi kepengarahan Mio ni berbeza sebab apa? Mio dia suka memilih lokasi-lokasi yang dapat menunjukkan kebesaran Tuhan, yang dapat menunjukkan keindahan Islam. Itu adalah kerana apa tahu? Sebab daripada dia tadi, bila dia cakap pengaruh daripada sifatnya yang suka menghargai kebesaran ciptaan Allah dan dia mengajak pula penonton untuk menghargai kebesaran ciptaan Allah lah. Itu yang kita dapat lihat lah macam mana berulang-ulang tadi tu. Okey, selain itu Mio suka berkongsi ilmu dan menyampaikan dakwah. Mio cenderung untuk masukkan unsur-unsur didikan Islam. Sebenarnya banyaklah lagi lokasi-lokasi yang dipilih. Bagaimana Amir membaca Al-Quran, bagaimana lokasinya dekat masjid. So itu adalah antara lokasi-lokasi yang dapat menunjukkan dekat pondok. So dapat menunjukkan unsur-unsur Islam dan dalam masa yang sama dapat menunjukkan dakwah Islam lah kepada penonton. Alright, dan premis ketiga ni dia makna dalaman pengarah daripada pengetahuan teknikal dan kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dari pengetahuan teknikal kemudian gaya peribadi pengarah yang berulang-ulang, barulah kita dapat lihat apakah makna dalaman pengarah, iaitu makna dalaman Mio Hashim Manap ni sendiri. Okey, kita dapat lihat Mio ni sangat particular ataupun sangat teliti dalam memilih latar lokasi drama sebab apa? Dia nak penonton menghargai keindahan ciptaan Allah dan sejarah warisan yang terdapat dalam setiap lokasi yang dipaparkan. Okey, so bukti seperti pengulangan penggunaan latar lokasi seperti laut, lapangan kapal terbang, lokasi yang penuh sejarah ni telah dimasukkan dalam set lokasi tersebut bersesuaianlah dengan peribadi Mio Hashim Manap. Kita dapat lihat dia konsisten dengan ketiga-tiga drama ni. Alright, dan kemudian selain memperkenalkan sejarah dan keindahan lokasi dan sebuah drama, pengarah drama Islamik seharusnya tak melepaskan peluang untuk menyampaikan dakwah Islam dengan menumpukan kepada elemen yang mendekatkan seseorang itu kepada didikan yang berpaksikan kepada agama dan seterusnya memperkenalkan keindahan Islam. Jadi secara keseluruhannya, selain daripada unsur-unsur penerbitan yang lain, latar lokasi ni sendiri pun boleh digunakan oleh pengarah untuk dijadikan sebagai unsur drama, dijadikan sebagai unsur dakwah di dalam drama Islamik
baik secara tersurat maupun tersirat, iaitu melalui babak-babak yang dilakonkan di lokasi tersebut. Jadi itu sahaja daripada saya. Sebarang pertanyaan ke apa ke bolehlah kontak saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.